Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam ini pada tingkatan 2. Kita akan masuk kepada pelajaran ke-10, pelajaran hadis. Di bawah tajuk mencari yang halal. Cari halal ni memang merupakan kewajipan kita. Sebagai umat Islam, kita tidak dibenarkan untuk melakukan, untuk makan, untuk ambil, untuk apa-apa pun perkara yang tidak halal dari sudut agama kita. Baik, objektif pelajaran ini adalah membaca hadis dengan baik, menyatakan isi kandungan yang terdapat dalam hadis, mengetahui maksud halal, haram dan syubhah. Apa itu halal, haram dan juga syubhah, dan sebagaimana biasa juga menjawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita teruskan dengan hadis ini. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Iaitu Nu'man dan ayah dia Bashir tu dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala yaqulu maknanya berkata-kata. Tapi oleh kerana pada Rasulullah, kita katakan ianya bermakna bersabda. Apa sabda Nabi? Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Okey, sekali lagi. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب muttafaqun alaih. Baik, kita lihat terjemahan bagi potongan hadis ini. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jangan baca innal halala bainun. Tak ada bacaan untuk bainun. Ada yang baca innal halala baina wal harama baina. Macam mana nak terjemah? Baca tak tahu, tak boleh terjemah. Okey, baik. Wa bainahuma mushtabihatun. Di antara keduanya, iaitu di antara halal dan haram, mushtabihat, perkara-perkara syubhat. La ya'lamuhunna kathirun min nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ramai orang tak tahu apa hukum status berkaitan dengan perkara tersebut, maka ia dinamakan dengan syubhat. Okey. Faman ittaqa syubhat, sesiapa yang menghindarkan diri daripada syubhat,
faqad istabra'a li dinihi wa irdih, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dia jaga agama dan juga maruahnya, dia jaga maruah dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sesiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, dibimbangi dia terjerumus ke dalam perkara haram. Bukan bila dia buat syubhat terus masuk haram tak. Dibimbangi dia ni mudah terjerumus kepada perkara haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dia melakukan syubhat maka dibimbangi waqa'a, dia jatuh, dia buat perkara-perkara yang haram juga. Contoh apa? Karra'i yar'a hawla al-hima, seperti pengembala yang mengembala berdekatan kawasan larangan. Dia mengembala di kawasan dekat dengan kawasan larangan. Yushiku an yaqa'a fi, kemungkinan dia akan terjerumus kepada larangan tersebut. Yushiku, hampir-hampir atau kemungkinan besar, an yaqa'a fi, dia jatuh dalam larangan tersebut. Maksudnya macam ni. Jika kita jaga binatang ternakan kita di tepi kawasan larangan, mungkin jika kita terleka, binatang kita akan makan di kawasan larangan tersebut. Jadi ini dipanggil sebagai mengembala di tepi kawasan larangan. Seumpama kita melakukan perkara syubhat, kerana perkara syubhat ini berhampiran sangat dengan perkara haram. Takut-takut nanti kita terleka dan kita terbuat perkara-perkara yang haram pula. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin, sesungguhnya setiap raja hima ada kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah, ingatlah bahawa sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Kawasan larangan bagi Allah ialah perkara yang Allah haramkan itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Ada seketul daging dalam badan manusia. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baiknya daging itu maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, apabila rosak, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Qalbun, orang kita terjemah hati, yang makna sebenarnya ialah jantung. Makna sebenar bagi qalbun ialah jantung, walaupun banyak penulisannya menterjemah dengan makna hati. Kerana hati dalam bahasa Arab bukan qalbun. Dalam bahasa Arab hati ialah kabidun. Kabidun. Qalbun menyamai heart, jantung dalam bahasa Melayu, bahasa kita. Baik. Halal, haram dan syubhat. Apa dia halal? Suatu yang dibenarkan syarak. Benda yang dibenarkan oleh syarak, kita panggil halal. Haram, suatu yang dilarang syarak. Suatu yang dilarang agama, maka haram. Syubhat, suatu yang tidak diyakini halal atau haram. Yang kita kurang tahu, tak tahu dia halal ke haram. Ini dipanggil syubhat. Okey. Contoh halal, haiwan disembelih dengan cara Islam. Kita sembelih atau kita tahu orang tu pandai sembelih, maka dia adalah binatang yang halal dimakan. Haram, memberi serta menerima rasuah. Beri dan terima rasuah ni termasuk benda haram. Syubhat, makan di kedai orang bukan Islam. Makan di kedai Cina bukan Islam. India bukan Islam. Kita tak tahu dia basuh macam mana kuali dia. Kita tak tahu juga adakah dia pernah masak dengan peralatan dia masak khinzir ke apa. Kita tak tahu. Jadi mungkin tak dia buat gitu. Mungkin kerana itu makanan mereka. Jadi, ia menjadikan makanan di situ syubhah. Kita kurang pasti tentang status halal haramnya. Okey, hikmah menjauhi syubhah dan haram. Apa hikmah dia? Kita jauhi. Pertamanya, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana mematuhi perintah dan larangan Allah. Bila mana kita jaga perintah dan larangan Allah, maka agama kita, kesucian agama kita akan terjaga. Memelihara harta dan sumber haram dan diragui agar rezeki sentiasa diberkati. Bila kita jaga tak buat benda haram, tak buat benda syubhat, maka kita akan pasti rezeki kita tu adalah daripada sumber-sumber yang haram. Okey, yang ketiga, menjamin kewarasan akal kerana tidak minum arak dan mengambil dadah. Tak ada benda haram kita tak makan, kita tak minum arak, kita tak ambil dadah, maka akal kita akan lebih terjaga.
memelihara nasab dan marwah kerana tidak bergaul bebas dan berzina. Orang yang bergaul bebas kemungkinan akan terjerumus kepada zina. Susah kalau orang tak bergaul bebas dia nak terjerumus pada zina. Dia tak bergaul, dia tak keluar dengan lelaki perempuan. Macam mana nak boleh berlaku zina pada dia? Okey. Peranan hati dalam kehidupan manusia. Hati ini atau jantung ini merupakan pemimpin bagi badan. Apabila hati terpelihara, seluruh anggota badan akan terbimbing untuk melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah. Kalau dah controller dalam diri kita ni baik, maka seluruh tubuh kita akan bertindak baik, akan melakukan kebaikan selaras dengan perintah daripada apa yang ada dalam diri kita sendiri. Hati bersih vs hati busuk. Macam mana? Hati busuk, hati rosak ni. Okey. Hati yang rosak, hati bersih macam mana? Hati bersih mematuhi perintah Allah, sabar dan tenang bila diuji. Bila mana buat dapat ujian pun dia sabar. Sentiasa berusaha memahami kebenaran, memahami peringatan yang diberikan oleh Allah. Dia orang yang hati bersih, dia nak cuba cari kebenaran. Nak cari kebenaran. Lepas tu nak memahami peringatan yang diberikan oleh Allah. Orang tak hati rosak macam mana? Kufur perintah Allah. Sentiasa keluh kesah, sentiasa gelisah, tak puas hati, tak tahu apa yang dia tak puas hati. Dan tidak mahu menerima kebenaran Al-Quran. Baca Quran ataupun kalau dia baca Quran pun, dia tak terima ataupun dia tidak meresap dalam dirinya pedoman-pedoman yang telah pun dinyatakan di dalam Al-Quran. Pengajaran hadis. Kita mestilah mencari rezeki yang halal kerana mentaati perintah Allah. Kita mestilah mencari rezeki yang halal kerana mentaati perintah Allah. Allah suruh kita cari rezeki yang halal. Kita hendaklah berusaha menghindari syubhah kerana boleh membawa kepada dosa. Boleh membawa kepada benda haram. Kita tak buat benda-benda syubhah. Maka dengan itu kita akan selamat daripada perkara-perkara yang haram dan berdosa. Soalan kehebat, nyatakan tindakan perlu anda ambil apabila berhadapan dengan situasi di bawah. Okey, anda ingin membeli makanan dan mendapati tiada logo halal yang diiktiraf JAKIM pada pek makanan tersebut. Apa kita nak buat? Okey, apa tindakan anda kalau jumpa benda macam ni? Saya tidak akan beli makanan tersebut kerana ia merupakan perkara syubhah. Kita dah tak tahu dah status dia halal ke haram. Sebab apa? Tak ada logo. Kesannya saya dapat memastikan makanan dan minuman yang saya ambil adalah halal. Kesimpulannya, kita hendaklah cermat dalam semua perkara supaya tidak terjebak dalam perkara yang haram. Okey, ini contoh jawapan yang Ustaz bagi. Kamu boleh buat jawapan-jawapan yang lain berasaskan kepada frame atau rangka yang telah pun Ustaz setkan di sini. Okey, penutupnya, jawab soalan di bahagian pengukuhan, di bahagian bawah deskripsi, bahagian bawah video, dan jangan lupa subscribe, share, tekan loceng untuk video ini ditonton oleh ramai lagi di kalangan pelajar-pelajar lain dan kamu juga dapat berkongsi pahala menyebarkan perkara yang baik. Ustaz sudah dulu dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.